Hari ini kita nak cerita tentang satu aplikasi yang telah dibangunkan oleh SPR sebelum PRU yang ke-14, 17 atau 18 macam tu lah, sebelum PRU 14. Apps ni sangat mudah untuk digunakan dan banyak manfaat yang boleh kita dapat dengan menggunakan aplikasi MySPR Semak. Kita tengok ada yang bertanya macam mana kita nak semak maklumat kita sebagai seorang pengundi ataupun sebagai seorang pemilih. Kita boleh gunakan aplikasi MySPR Semak. Dia ada dua yang SPR develop lah, yang currently kita guna ada dua. Yang pertama MySPR Semak and satu lagi adalah MySPR Daftar. Kedua-dua kaedah ini adalah dalam usaha SPR untuk bergerak selari dengan kemajuan teknologi lah. Not that easy, bukan mudah nak buat, tapi kita cuba. Saudara-saudari semua, kita cuba dan input maklum balas pandangan daripada semua pihak yang berada di luar, sama ada yang menonton ataupun tak menonton benda ni, yang mendengar dan sebagainya, bagikan feedback tu pada kami. Baik, hari ini kita cerita tentang MySPR Semak. MySPR Semak, apa kegunaan dia? Kalau tengok itu adalah rupa MySPR Semak. Inilah muka depan dia. So, apa yang kita boleh buat bila kita buka MySPR Semak, dia ada 3 perkara yang kita boleh tengok dekat dalam MySPR Semak, aplikasi ini. Yang pertama, semakan daftar pemilih. Yang itu kita. Kita nak semak tentang maklumat kita. Saya lah, contohnya saya masuk, nombor IC saya semak maklumat saya. Yang kedua, semakan senarai calon. Dan juga keputusan pilihan raya. Semakan senarai calon ini, bila ada pilihan raya, dia akan update yang terkini lah. Senarai calon yang bertanding dan sebagainya. Keputusan pilihan raya ini ada je yang lepas-lepas apa semua. Kita akan tengoklah, dia tak immediately macam habis pilihan raya, habis pengumuman terus masuk. Mungkin tak secepat itu sebab kita kena kumpulkan semua maklumat itu. Tapi kalau nak tengok yang PRU 14, nak tengok yang PRK punya keputusan, ada dalam MySPR Semak. Yang paling penting untuk kita ni sebagai pengundi, sebagai pemilih, kita nak gunakan yang semakan daftar pemilih itu. Okey. Kalau kita tengok dalam daftar pemilih, siapa yang pernah tengok ataupun yang tak pernah tengok, saya bagi tahu, dalam daftar pemilih itu dia ada bilangan tau. Yang ini yang paling penting tau, yang saya nak encourage semua orang gunakan MySPR Semak ni, sebab bila kita gunakan dia akan membantu mempercepatkan proses pengundian. Kan? Sebab dia akan ada kesan tau, nanti saya akan cerita. Baik. Kalau kita tengok bila kita masukkan IC number, ni contoh MySPR Semak. Okey, dia ada dua keadaan. Kita faham ni dulu dia ada dua keadaan. Menggunakan MySPR Semak di luar musim pilihan raya dan menggunakan MySPR Semak semasa dalam tempoh pilihan raya. Dia berbeza. Sebab apa yang berbeza dia? Paparan dia. Maklumat yang dikeluarkan dalam aplikasi MySPR Semak itu berbeza. Kenapa? Baik, kita tengok yang pertama. Bila masuk IC number, kita tutuplah IC number sebab ini yang betul. So saya tak boleh nak tunjuklah semua IC number, nanti owner dia marah. Kan? PDPA. Okey, kalau tengok bila tekan, masuk IC number dan tekan, dia akan keluar maklumat ini. Okey, maklumat ini apa yang kita boleh tengok, yang screenshot tu ada, yang ni, yang gerak-gerak ni, yang ada manual pada saya ni dalam kamera yang satu lagi. So kalau tengok ni kalau angkat, ni nampak blur jadinya kan. Okey, ini rupa dia tau. Tapi boleh tengok lah kalau tak boleh besarkan landscapekan handphone dan sebagainya. Itu yang akan keluar maklumat yang akan keluar di luar musim pilihan raya. Faham Macam contohnya sekarang, kalau ada handphone sekarang dah download, masukkan IC number dalam tu, masuk IC number sendiri lah, kalau dah daftar sebagai pemilih lah. Tapi kalau tak daftar boleh masuk juga. Tapi dia akan keluar jawapan dia lain lah. Tapi kalau dah mendaftar, tengok, itulah maklumat yang akan keluar. Dia akan ada paling kecil. Mana paling kecil itu? Saya rasa siapa yang tengok hari Rabu lepas ada cerita pasal macam mana bahagian pilihan raya itu dibentuk. Ini contohnya. Yang paling kecil, kalau tengok atas sekali kita ada locality. Locality. Itu yang paling kecil lah. Yang ada dalam proses pembentukan sampai ke parlimen ke DUN tu dimulakan dengan locality. Kemudian dia akan ada daerah mengundi. Lepas tu baru dia ada DUN dan dia ada parlimen. Cuba tengok yang tu. Tengok yang tu itu. Kalau tengok saya boleh tunjuk mana jari tak masuk. Okey, ni contoh. Ni locality. Ini daerah mengundi.
Ini Dun, ini Parlimen. Ini negeri dia lah. Ini negeri dia, negeri mana. So kita ambil contoh yang pengundi ni Sabah punya hari tu, maklumat masa PRU Dun Sabah yang lepas lah. Okey. So yang atas ni nama penuh dia kat sini. Okey, nama penuh dia, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan jantina. So ini sahaja maklumat yang akan dipaparkan dalam My SPR Semak apabila anda semua membuat semakan di luar musim pilihan raya. Di luar. Contohnya sekarang. Okey. Kita tengok pula apa rupa dalam My SPR Semak sekiranya anda membuat semakan dalam tempoh semasa itu berlakunya pilihan raya. Baik PRU, PRK, PRU Dun. Okey, dia akan rupa macam ni. Baik. Tengok kat skrin sekarang. Nampak tak? Dia berbeza. Apa yang berbeza? Tengok yang tengah-tengah tu. Okey, tengok yang tengah-tengah. Saya tunjuk juga yang manual. Okey, ni. Nampak tangan saya ni gerak-gerak ni kan? Ni. Yang ada siap ada tulisan color merah tu kan? Yang tengah-tengah. Okey, ini adalah maklumat dipanggil ni. Maklumat pengundian. Tengok yang tajuk kalau hitam tu kan, maklumat pengundian. Sebab apa maklumat ni tidak boleh dipaparkan di luar musim pilihan raya? Kenapa? Nah, soalan yang timbul. Okey, kena ingat ya. Setiap hari, okey, dalam praktis sekarang ni ada orang mendaftar. Setiap hari. Dan every quarterly, maknanya setiap suku tahun SPR akan mewartakan pertambahan pemilih baru. So bila berlaku pertambahan pemilih baru, SPR akan buat semakan balik kepada jumlah yang berada dalam setiap daerah mengundi, jumlah yang berada dalam setiap pusat mengundi. Bermaksud apa? Maklumat ini kemungkinan boleh berubah. Okey, contohnya dalam 1 DM dah max. Okey, dah penuh orang. By practice sekarang ini SPR letakkan 3,700 untuk setiap pusat mengundi. Dan setiap pusat mengundi itu akan ada based on daerah mengundi. Bermaksud dalam satu daerah mengundi kita kumpulkan 3,700 orang. 3,700 orang dalam satu daerah mengundi ni kan daripada taman ini, taman A, taman B, taman C, taman ni kumpul jadi daerah mengundi. Dalam daerah mengundi bila kita dapat 3,700 orang, kita wujudkan satu pusat mengundi. Tetapi kalau daerah mengundi tu dah terlalu ramai orang, mungkin satu daerah mengundi ada 2 pusat mengundi. Mungkin. Kita tak tahu kalau pertambahan penduduk terlalu tinggi. So itu yang boleh berlaku. That's why kita tak boleh nak tunjukkan maklumat ini di awal-awal sekarang ni, di luar musim pilihan raya. Sebab bila nak berlakunya pilihan raya, SPR akan kemas kini daftar pemilih sehingga tarikh yang mana yang kita nak pakai. Baik, SPR akan announce. Kalau tengok dalam press statement SPR yang waktu berlaku pilihan raya, kita akan bagi tahu SPR akan menggunakan daftar pemilih sehingga bila. So itu sehingga bila kita mati dekat situ, baru kita susun balik ni pengundi-pengundi dalam pusat mengundi dan sebagainya. Boleh faham dulu ya? Baik, kalau tengok dalam musim pilihan raya, dalam banyak-banyak maklumat ni, kan semua maklumat ini adalah untuk kegunaan pengundi. Kalau tengok sekolah kebangsaan Bubul, bermaksud pengundi ini, pengundi yang saya tunjuk sebagai contoh ini akan mengundi di sekolah kebangsaan Bubul. So kita tahu dah sekolah kita nak mengundi kat mana. So kita tahu. Sebab kena ingat kadang-kadang boleh bertukar. Walaupun 10 tahun lepas kita memang dah mengundi 2 kali dah, kan? 10 tahun, 5 tahun. Tempat yang sama. Tapi tiba-tiba tahun ini mungkin berubah. Sebab macam saya cakap tadi, berlakunya pertambahan, kita buat adjustment balik dan sebagainya. So kena semak dulu. Sebab takut nanti kalau pergi pusat mengundi baru tahu sekolah lain, marahlah. Itu yang berlaku. Sebab kita tak semak awal. So that's why kita galakkan semak awal sebelum keluar mengundi. Awal. Sama ada sebelum keluar pada rumah, sebelumnya, sehari sebelum, dalam tempoh tu. Kena semaklah Baik. Kalau tengok saluran, bawah sekolah tu dah ada saluran. Dalam saluran ni kita tahu dah, maknanya belum sampai lagi pusat mengundi ada saluran berapa, kita teruslah pergi. Kemudian tengok bawah saluran tu ada apa? Ada bilangan. Bilangan ini masa mula-mula kita keluarkan apps ni ada isu. Bilangan ini orang cakap sebagai bilangan nombor siri tu kertas undi. Tak ada kaitan. Saya ulang tidak ada kaitan nombor bilangan ini dengan nombor siri kertas undi. Tak ada kaitan. Tahu tak nombor bilangan ini untuk apa? Nombor bilangan ini adalah nombor bilangan pemilih dalam daftar pemilih pilihan raya yang ada pada kerani pengundian tu dan juga yang ada pada ketua tempat mengundi. Apa tujuan kita masukkan? Contoh 1312. Kenapa kita masukkan 1312? So bila kita datang dekat saluran, kerani pengundian tu akan tanya,
ada tak nombor bilangan? Tahu tak nombor bilangan? So bila kita sebut 1312, dia boleh semak tu dalam DPPR tu, cari nombor 1312. Kan senang. Instead of dia ambil IC, dia tengok nombor IC kod, kita susun. Memang kita susun nombor IC, tapi lambatlah makan masa. Itu antara reason kenapa adanya nombor bilangan ini. Ingat ya, dia tidak ada kaitan dengan nombor sudi kertas undi ke tagging number kepada kertas undi dan pengundi. Tak ada. Okay, ini hanya bilangan pemilih dalam daftar pemilih pilihan raya. Okey? Clear dulu yang itu ya. Jangan buat cerita yang bukan-bukan. Pening nanti. Kalau tengok masa mengundi, kita masukkan masa mengundi. So kita tahulah tempoh masa mengundi tu bila sampai bila. Kalau berlaku perubahan, kita boleh tengok dalam apps itu. Dan yang last sekali, kalau tengok yang colour merah tu. Kau nampak tak colour merah tu? Okey, start daripada PRK yang COVID Cini rasanya, tak salah saya. PRK Cini, sebab adanya COVID ini, kita keluarkan satu cadangan baru. Yang colour merah itu. Yang ini, dia kalau tak datang, contoh yang ini kita buat, masa keluar mengundi yang digalakkan ni 9.30 sampai 11.30. Dia kalau dia datang pukul 12, bukanlah tak boleh mengundi. Dia masih boleh mengundi. Sebab ada kes hari tu, alamak saya datang lewat, saya tak boleh mengundi. Bukan. Tempoh masa mengundi masih ada. Jadi kenapa SPR buat ini? Kenapa suruh saya datang 9.30 hingga 11.30? Sedangkan mengundi sampai 5.30 petang. Why? Kenapa SPR? Kenapa? Okey, ini jawapan dia. Jangan marah. Macam aku yang marah. Jangan marah. Kita nak supaya crowd control itu boleh dibuat. Faham tak crowd control? Kita tak nak terlalu ramai dalam pusat mengundi. Penuh. Kalau pusat mengundi itu ada 3,700 orang, kalau dia datang serentak semua 3,700 orang, apa? Buat macam ni? Tak, dia bagi tahu 2 minit tinggal. Kan? Apa ni? So, kan ramai orang. So, bila ramai orang, kita nak staggeredkan dia. Kau datang ni waktu ni, kau datang waktu ni, kau datang waktu ni. Faham tak? Supaya tak ramai sangat dalam pusat tu. Okay? So, jelas tak? Apa yang saya... Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Akademi Pilihan Raya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa, setiap hari Rabu pagi 10.30 pagi dan hari Jumaat petang jam 3.30 petang bersama dengan Akademi Pilihan Raya, kerana ini yang anda perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi.